Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid kelas Sadina Umar. Hari ini bersama Cikgu Zuraihan, kita akan mulakan pembelajaran kita dengan topik Kem Wirajaya. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita dengan lebih dalam lagi, Cikgu telah sediakan video set induksi. Jadi Cikgu mahu kamu semua lihat video ini terlebih dahulu. Kita mulakan sekarang. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasukan pengangkap L4 telah siap untuk diuji, Tuan. Jadi, cikgu nak tanya kamu berdasarkan video tersebut. Yang pertama, cikgu nak tanya, adakah kamu pernah melakukan aktiviti dalam video tersebut? Siapa pernah melakukan aktiviti yang dalam video tersebut? Siapa kenal? Pasti semua kenal kan? Kenapa? Kamu telah ada pengalaman pada sebelum ini. Pengalaman dekat mana? Di sekolah, betul. Okey, yang kedua, adakah kamu tahu aktiviti tersebut? Siapa tahu aktiviti tersebut? Aktiviti apa tu? Kamu nampak apa dalam video tersebut? Nampak? Betul, nampak orang berkawat. Jadinya kamu telah tahu itu adalah aktiviti berkawat. Takkanlah aktiviti menari kan? Betul tak? Betul, okey. Seterusnya. Jadi, dalam tayangan video tersebut merupakan aktiviti berkawat. Jadi, maka topik pembelajaran kita pada hari ini ialah Kem Wirajaya. Okey? Kita akan belajar tentang Kem Wirajaya. Okey, untuk yang pembelajaran kita yang pertama, kita baca petikan ini bersama-sama. Okey, aktiviti pengangkap. Setiap hari Rabu, sekolah saya akan mengadakan aktiviti pengangkap. Cikgu Razi telah memberikan tugasan kepada kami. Pasukan kami akan pergi berkemah ke Gunung Pulai, Johor selama 3 hari 2 malam. Setiap peserta dikehendaki membawa peralatan keperluan asas perkemahan. Jadinya petikan ini mengisahkan tentang Cikgu Razi memberikan tugasan kepada mereka kerana mereka akan pergi ke berkemah ke Gunung Pulai Johor selama 3 hari 2 malam. Jadinya, Cikgu Razi meminta mereka membawa peralatan keperluan asas perkemahan. Jadi, cikgu nak tanya kamu, apakah senarai keperluan yang kamu perlu bawa ketika pergi ke perkemahan? Apakah barang-barang keperluan? Mesti sebelum ini kamu ada pengalaman pergi berkemah dalam unit uniform pengakap. Betul tak? Betul. Jadinya sebelum kamu pergi berkemah pada keesokan harinya, kamu mestilah telah mempersiapkan barang-barang keperluan kamu yang kamu perlu bawa ke sana. Jadi kamu bawa barang apa? Okey, sebagai contohnya, cikgu cadangkan kita bawa baju uniform, baju riadah, aktiviti riadah kan? Betul tak? Kalau kamu tak bawa baju uniform, macam mana kamu nak lakukan aktiviti pengakap? Betul tak? Betul. Kalau kamu tak bawa baju riadah, takkanlah kamu nak pakai baju yang kurang sesuai untuk aktiviti riadah. Okey, yang kedua, perkara barang yang paling penting dalam aktiviti perkemahan, apa dia? Mestilah kemah. Betul. Kalau tak ada kemah, kamu nak tidur dekat mana? Betul tak? Betul. Okey. Yang ketiga, kita bawa apa? Bawa berus gigi. Takkanlah kamu tak berus gigi dekat sana kan? Kamu tinggal dekat sana 3 hari 2 malam tak gosok gigi. Nanti kamu nak bercakap dengan orang mesti berbau kan mulut kalau kamu tak bawa berus gigi.
Kemudian kamu bawa tuala untuk membersihkan badan kamu daripada peluh-peluh kan. Kamu berkawat lah, kamu apalah kan. Mestilah kamu nak mandi dan menggunakan tuala. Takkanlah kamu nak pinjam dengan kawan-kawan, betul tak? Betul. Okey. Jadi itu adalah antara senarai keperluan yang perlu dibawa ketika pergi berkemah. Jadi cikgu nak kamu berikan lagi. Apa lagi barang keperluan yang perlu dibawa ketika perkemahan? Okey, seterusnya kita pergi kepada pembelajaran yang seterusnya iaitu kem motivasi. Okey, kita baca petikan dialog ini. Pada hari Ahad yang lalu, Hanif pergi ke rumah Ikram. Hanif ingin mengetahui pengalaman Ikram mengikuti kem motivasi. Jadi, Hanif tanya kepada Ikram, apa khabar Ikram? Ikram berkata, khabar baik Hanif. Hanif bertanya, bagaimanakah kem motivasi dan wajah diri minggu lepas? Seronok? Ikram pun berkata, oh memang menyeronokkan. Banyak pengalaman yang telah saya peroleh ketika menyertai kem tersebut. Jadinya dekat sini, Hanif tanya dekat Ikram. Ikram, seronok ke kamu pergi ke kem motivasi dan wajah diri minggu lepas? Jadinya Ikram kata, seronok. Banyak pengalaman yang telah dia peroleh ketika menyertai kem tersebut. Okey. Seterusnya, Hanif berkata, pada bulan hadapan, saya akan menyertai kem motivasi dan wajah diri di Lenggeng Negeri Sembilan. Apakah persiapan yang mesti saya buat? Jadi Hanif tanya dekat Ikram, dia nak pergi ke kem motivasi dan wajah diri di Lenggeng. Jadinya dia tanya dekat Ikram, apakah persiapan yang perlu dia bawa? Persiapan yang perlu dia buat? Jadinya Ikram bagi cadangan. Dia kata, awak perlu membawa pakaian yang sesuai semasa menghadiri seminar, solat dan beriadah. Kenapa Ikram kata macam tu? Kalau kamu tak bawa pakaian yang sesuai untuk seminar, untuk solat dan beriadah, mestilah kamu tak dapat menghadiri untuk aktiviti-aktiviti tersebut. Contoh kamu tak bawa baju riadah. Takkanlah kamu nak pakai baju yang tak sesuai kan? Jadinya kamu buat aktiviti riadah tu tak menyeronokkan. Betul tak? Betul. Lepas tu, selepas tu, kamu tak bawa pakaian yang bersih untuk kamu solat. Jadinya, solat itu tidak sah. Betul tak? Betul. Okey, Hanif tanya lagi. Selain pakaian, apakah lagi kelengkapan yang perlu saya bawa? Dia tanya lagi, apa lagi keperluan yang perlu saya bawa ni selain pakaian? Ikram berkata, bawa juga alat tulis, peralatan mandi dan selimut. Kenapa Ikram kata kena bawa alat tulis? Supaya kamu dapat menggunakan alat tulis tersebut untuk mencatat apa yang dikatakan oleh cikgu-cikgu ketika berada di kem motivasi. Betul tak? Betul. Okey, peralatan mandi. Kenapa kena bawa peralatan mandi? Supaya kamu dapat membersihkan badan kamu yang berpeluh-peluh setelah melakukan aktiviti riadah, aktiviti berkemah tersebut kan? Betul tak? Kalau kamu tak bawa peralatan mandi, takkanlah kamu nak berkongsi dengan orang lain. Betul tak? Kamu nak pinjam, boleh tak saya nak pinjam berus gigi awak? Mana boleh. Betul tak? Berus gigi adalah masing-masing kepunyaan. Betul tak? Betul. Okey, selain itu, bawa apa lagi? Ikram kata bawa selimut. Betul. Okey. Kenapa pentingnya bawa selimut ni? Sebab dalam kemah, kalau malam-malam adalah sejuk. Betul tak? Sejuk. Takkanlah kamu nak berkongsi selimut dengan orang. Betul tak? Orang lain pun sejuk. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya Hanif bertanya, apakah perkara lain yang perlu saya ketahui sebelum pergi ke kem motivasi? Okey, dia tanya lagi. Apa lagi yang dia perlu tahu sebelum pergi ke kem motivasi? Ikram kata, keselamatan ialah perkara yang sangat penting ketika mengikuti kem motivasi. Perlulah sentiasa mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. Ikram cakap, keselamatan adalah sangat penting. Kenapa? Kalau kita mengikut pengalaman cikgu, kalau kita pergi ke berkemah ke, pergi ke kem motivasi, kita akan pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat yang tidak kita biasa. Contohnya dalam hutan ke, betul tak? Jadinya tempat itu kamu tidak kenal. Jadinya kamu mudah sesat. Oleh itu, kamu perlu sentiasa mematuhi arahan yang diberikan oleh guru-guru supaya kamu tidak hilang ke, kamu tidak sesat ke dalam tu. Betul tak? Betul. Okey. Seterusnya Hanif kata, terima kasih Ikram. Maklumat yang awak berikan banyak membantu saya. Ikram kata, sama-sama. Okey. Untuk latihan bagi kem motivasi ni, cikgu telah sediakan dalam modul. Okey, kamu boleh rujuk dalam modul. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada aktiviti pengakak sebanyak 6 aktiviti pengakak. Aktiviti yang pertama iaitu betul, aktiviti memasang kemah. Kenapa kita kena pasang kemah? Supaya kemah tersebut menjadi tempat perlindungan untuk kamu, tempat tidur. Betul tak? Kalau kamu tak pasang kemah, kamu nak tidur kat mana? Tidur atas rumput macam tu je? Tak boleh. Nanti ada binatang-binatang buas. Jadi kamu kena pasang kemah. Betul. Okey. Seterusnya yang kedua. Aktiviti istiadat pagi. Okey, istiadat pagi ni. Siapa tahu apa je aktiviti dalam istiadat pagi ni?
Betul. Dalam istiadat pagi ni kita akan menyanyikan lagu negaraku, lagu pengakap. Kemudian cuba tengok dalam gambar tu. Budak lelaki tu buat apa? Buat? Betul, ada bendera pengakap. Jadinya dalam istiadat pagi tu pengakap akan menaikkan bendera. Betul, menaikkan bendera pada istiadat pagi. Kemudian aktiviti pengakap yang ketiga iaitu apa? Latihan ikatan. Siapa pernah buat latihan ikatan ni? Mesti pernah kan? Dalam aktiviti pengakap ni mesti akan lakukan latihan aktiviti ikatan ini. Jadi, menurut pengalaman cikgu belajar di UPSI, cikgu juga menyertai pengakap. Jadi, cikgu belajar latihan ikatan seperti ikatan bunga getih, ikatan mano, ikatan simpulan mati dan ikatan lain-lain lagi. Okey. Pentingnya ikatan ni supaya kamu dapat gunakan semasa dalam kecemasan. Boleh juga digunakan untuk memasang kemah. Betul. Okey. Yang keempat, persetiaan pengakap. Okey, dalam gambar tersebut, setiap pengakap, kru pengakap akan mengangkat 3 jari ke atas supaya lambang persetiaan pengakap. Okey. Seterusnya. Okey, gambar yang kelima iaitu aktiviti pengakap malam kebudayaan. Siapa yang pergi ke kamp motivasi ke, kamp pengakap ke, mesti malam terakhir sebelum balik ke sekolah, sebelum tamatnya aktiviti perkemahan ni, mesti akan dilakukan malam kebudayaan di mana setiap ahli pengakap perlu mengadakan persembahan. Okey, melakukan persembahan seperti membuat tarian ke, membuat dikir barat ke, membuat lakonan ke ataupun nyanyian bersama-sama. Okey. Yang seterusnya dalam gambar yang keenam itu ialah ikhtiar hidup di mana selalunya dalam kamp pengakap ini cikgu-cikgu akan menyediakan setiap kumpulan seperti 1 tin sardin, sebiji telur dan semangkuk beras untuk kamu masak bersama-sama ahli kumpulan kamu. Jadinya kamu akan merancang sendiri macam mana kamu nak hidupkan api, macam mana kamu nak masak dengan menggunakan sardin yang telah disediakan. Betul tak? Jadi ke tak jadi ke masakan kamu tu, kamu kena makan. Jadinya itulah dipanggil sebagai ikhtiar hidup. Okey. Seterusnya. Okey, dah kita alang-alang dengan kita alang-alang bercakap tentang pengakap, kita nyanyi. Cikgu telah sediakan nyanyian lagu pengakap. Jadinya kita akan nyanyi bersama-sama. Okey, kita mulakan sekarang. Jadi, menurut nyanyian lagu pengakap ini, cikgu nak tanya kamu, adakah kamu sering menyanyi ketika di kamp perkemahan pengakap sebelum COVID-19 ni? Siapa pernah nyanyi? Mesti pernah kan, walaupun kita tak pergi ke kamp perkemahan, pada hari Koko, hari Rabu di sekolah mesti akan menyanyikan lagu pengakap ni jika kamu unit beruniform pengakap. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, cikgu telah sediakan satu gambar dan cikgu nak kamu perhatikan gambar tersebut. Gambar apa tu?
gambar, betul, gambar aktiviti berkawat. Kenapa kamu tahu aktiviti berkawat? Sebab dia buat tangan macam tu kan, betul tak? Betul, okey. Selalunya dalam aktiviti pengakap, terdapat banyak arahan-arahan untuk berkawat. Seperti sebagaimana yang cikgu telah tunjukkan, gambar yang tersebut. Okey, dalam aktiviti ini, cikgu nak tanya kamu, apakah nilai-nilai yang boleh diperoleh daripada aktiviti ini? Cuba kamu perhatikan dalam gambar tersebut ataupun kamu imbas kembali pengalaman kamu ketika kamu berkawat di sekolah ke di mana-mana lah. Cuba kamu ingat apa yang kamu rasa ketika kamu berkawat. Siapa tahu nilai-nilai? Tak pasti. Okey, sebagaimana contoh yang pertama, cikgu berikan nilai berdisiplin. Kenapa cikgu cakap nilai berdisiplin untuk aktiviti berkawan ni? Cuba kamu tengok dalam gambar tu. Berdisiplin tak? Nampak berdisiplin tak? Nampak. Kenapa? Kerana, cuba tengok gambar-gambar tu. Kawan-kawan semua berdiri dengan tegak. Okey, kamu tak bolehlah berkawan dalam keadaan yang lembik, yang tidak bersemangat. Betul tak? Betul. Jadinya di sini ia dapat menunjukkan nilai-nilai berdisiplin. Okey? Yang kedua, nilai apa? Nilai bekerjasama. Pernah ke kamu berkawat secara berseorangan? Kamu seorang-seorang je berkawat dekat situ. Pernah ke? Tak kan? Mesti kamu akan berkawat secara berkumpulan, beramai-ramai bersama keluarga, bersama rakan-rakan. Betul tak? Betul. Jadinya dalam arahan berkawat tu, semua kena bekerjasama untuk mendengar arahan berkawat. Jika salah seorang tersilap mendengar arahan berkawat, jadinya semua rakan-rakan kamu juga akan mengulang kembali arahan berkawat tersebut. Kerana apa? Kerana kamu perlu bekerjasama lah untuk berkawat supaya kawat tersebut teratur, cantik. Betul tak? Betul. Okey. Yang ketiga, nilai mematuhi arahan sebagaimana yang cikgu cakap tadi. Dalam kawat ni memerlukan pendengaran terhadap memerlukan mendengar arahan daripada ketua di hadapan tu. Ketua di hadapan tu memberikan arahan kawat. Contohnya, dia kata, pusing kanan. Jadi kamu kena pusing kanan. Kalau kamu tak dengar arahan, kamu tak mematuhi arahan, kamu pusing kiri, kawan kamu pusing kanan. Jadinya tak sama. Jadi, kalau kamu tak sama dengan orang lain turut akan terjejas dengan tindakan kamu tu. Mereka kena ulang balik arahan kawat tersebut. Betul tak? Betul. Jadinya sangat-sangat penting untuk kamu mematuhi arahan kawat yang diberikan oleh ketua di hadapan. Betul tak? Betul. Okey, yang keenam iaitu nilai-nilai berani. Di mana apa? Kenapa cikgu cakap berani? Nilai-nilai berani. Kerana individu ataupun seseorang murid yang berani menyahut cabaran sahaja yang dapat menyertai aktiviti berkawan ni. Kerana apa? Cuba tengok tu dalam gambar tersebut. Dalam keadaan panas terik. Betul tak? Penat berkawan ni. Betul? Jadinya, sesiapa yang sanggup, yang berminat, yang berani menyahut cabaran untuk berpanas terik, yang berani memikul tanggungjawab untuk mendengar arahan semua. Betul tak? Jadinya mereka dikatakan berani menyahut cabaran. Okey? Betul? Semua faham? Okey, selanjutnya kita teruskan. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya di mana kenapa cikgu ajar tentang kem Virajaya ni? Kenapa? Betul, kerana kamu perlu mengetahui segala persiapan asas, keperluan perkhemahan, aktiviti pengakap dan nilai-nilai. Contoh keperluan asas perkhemahan yang kita perlu sediakan ialah seperti semestinya kemah, berus gigi, baju uniform, baju riadah, tuala mandi dan macam-macam lagi. Kemudian, yang cikgu ajar tadi apa? Aktiviti pengakap yang dijalankan seperti apa? Aktiviti memasang kemah, ikhtiar hidup, istiadat pagi, kemudian apa? Malam, kebudayaan dan lain-lain. Dan akhir sekali, cikgu ajar apa? Nilai-nilai yang kita boleh perolehi dalam aktiviti berkawat sebagai nilai keberanian, mematuhi arahan, betul tak? Berani. Lagi? Dan macam-macam lagi. Betul. Okey, jadinya kenapa cikgu ajar kamu tentang kem Virajaya ni? Kerana murid-murid perlu mengetahui segala persiapan asas, keperluan perkhemahan, aktiviti pengakap dan nilai kerana ia akan memberikan pengalaman yang terbaik dan berguna ketika kamu menjalankan aktiviti perkhemahan. Okey. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini,
kamu boleh membuat modul yang telah disediakan, kemudian jawab kuis yang cikgu telah sediakan di dalam grup WhatsApp. Okey, itu sahaja. Sekian daripada cikgu. Kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain dengan topik pembelajaran yang baharu. Assalamualaikum. Bye.